Okay, this is a very new. Ini adalah satu tajuk baru, Nutri Education ataupun strategi pemakanan untuk pembelajaran kanak-kanak. Saya adalah Profesor Azhar Ahmad Isa dari Pusat Pengajian Teknologi Industri. Seminar ini diadakan untuk kanak-kanak sekolah menengah, mungkin dah tingkatan 3 ke tingkatan 4. Kadang-kadang darjah 6 pun boleh ya. Ini adalah email saya, azhar@usm.my. Baik, tajuknya Nutri Education. Jadi dia berkenaan dengan pemakanan untuk pembelajaran. Jadi kalau kita diberi pilihan untuk makan tengah hari, kita pilih apa biasanya? Adakah kita pilih makan nasi lemak dengan telur, dengan ayam goreng, dengan sambal tumis ikan bilis dan juga kacang, ataupun kita menjadi seorang yang sangat-sangat mementingkan kesihatan, kita memilih untuk makan sayur saja. Ramai yang pilih nasi lemak lebih sedap daripada sayur. Biasalah tu ya. Di satu universiti di US beberapa tahun lalu, diadakan satu eksperimen. Beberapa orang kanak-kanak berusia 4 tahun ditinggalkan seorang diri dalam bilik dengan secawan marshmallow selama 15 minit. Arahannya adalah perhatikan marshmallow, jangan sentuh. Agak-agak kanak-kanak ni mampu bertahan tanpa menyentuh marshmallow yang sangat-sangat lazat tu ya. Jadi apabila dilakukan eksperimen ini, University of Salford kalau tak silap, hanya segelintir kanak-kanak ini mampu bertahan. Kanak-kanak ini yang bertahan ni telah dewasa. Ini lebih kurang 40 tahun lepas. Jadi sekarang dah dewasa dan mereka didapati lebih berjaya daripada kawan-kawan lain yang tak tahan ya. Yang mampu bertahan, yang tidak sentuh marshmallow, bila dewasa mereka menjadi lebih berjaya daripada rakan-rakan mereka yang tak tahan dan terpaksa sentuh marshmallow. Satu keputusan yang menarik. Jadi kebolehan untuk mengawal diri dan menentukan arah tuju diri kita, aksi ataupun tindakan kita. Tindakan yang betul dipanggil sebagai DJ ya. Saya panggil DJ saja, ataupun daya juang dalam bahasa Inggeris willpower, self control, kebolehan kita untuk mengawal diri kita sendiri ya. Jadi untuk memahami, saya terpaksa gunakan cerita ini. Ada satu pertandingan memanjat panjat pokok ya. Juara panjat pokok lawan orang hutan. Kalau kita juara panjat pokok, mungkin manusia, mungkin Mr. Robert daripada Perancis ni, dia pandai panjat. Kita bagi dia lawan dengan orang hutan. Siapa agak akan menang, orang hutan ataupun manusia? Siapa yang panjat lebih cepat, siapa yang panjat lebih banyak pokok, dia menang. Well, anda pun boleh tahulah siapa yang lebih banyak otot, yang lebih besar badan dia, lebih biasa panjat, tentulah orang hutan yang akan menang ya. Tapi kalau kita ambil orang hutan ini, kita bawa ke kelas kita, kita bagi orang hutan ini duduk dengan anak-anak di sekolah, agak-agak siapa yang tahan lama, siapa yang boleh duduk tak buat apa-apa, duduk dengar cikgu cakap, duduk dengar pensyarah cakap, berapa lama orang hutan boleh tahan ya. Jadi haiwan ini, orang hutan tak mampu lawan dengan kita apabila duduk saja ya. Berbanding kita, daya juang haiwan adalah lebih rendah dan mereka tak boleh tangani stres. Jadi otak siapa lebih besar? OU orang hutan ataupun O manusia? Takkanlah otak kita lebih besar, otak kita lebih kurang sama dengan otak orang hutan. Tapi saya tengok kepala orang hutan macam lebih besar daripada kepala kita. Dari segi saiz otak tidaklah begitu menentukan apa-apa. Tapi dari segi bilangan sel otak ya, orang hutan ada 30 bilion, kita ada 84 bilion sel otak. Rahsia kita selama ini, kita makan makanan yang dimasak, makanan yang bertenaga tinggi. Sebab makanan yang dimasak ni, dia lebih tersedia untuk digunakan oleh tubuh kita sebagai tenaga. Itulah rahsia dia yang menyebabkan kita boleh guna tenaga daripada makanan untuk dihantar ke otak dan menyebabkan
otak kita mempunyai daya juang yang lebih tinggi daripada orang hutan. Orang hutan hanya ngambil makanan mentah, tidak dimasak, tenaga dia rendah, dan badan dia pula mengutamakan otot, bukan mengutamakan otak macam kita, ya. Jadi rasa kita adalah makanan yang dimasak. Dah beberapa ratus tahun, mungkin ribuan tahun, kita telah bergantung kepada api yang membakar makanan. Akibat daripada pemanasan ini, tenaga-tenaga daripada makanan dibebaskan, ya. Apabila kita makan makanan yang dimasak, tenaga itu lebih tersedia, jadi dia membekalkan daya juang kepada otak kita. Jadi sebab itulah walaupun otak kita mempunyai lebih banyak sel otak, 84 bilion, tetapi makanan yang dimasak itu membolehkan kita membekalkan tenaga yang banyak ke otak kita, ya. Jadi lebih banyak sel otak berhubung, lebih banyak tenaga diperlukan untuk menghidupkannya. Jadi kita tak boleh lama-lama tak ada makanan, kita akan menjadi rendah daya juang kita akan menjadi susah untuk menahan diri. Jadi anda dah dengar seminar ni lebih kurang 10 minit. Agak-agak berapakah skor daya juang anda? Kalau 0, anda dah seperti orang hutan sepenuhnya. Kalau 10, anda adalah manusia yang maju, progresif. Lampu anda adalah paling terang. Tapi jikalau 5, anda adalah setengah lah, separuh orang hutan, separuh manusia, ya. Jadi bila sampai tahap 0, kita lebih kepada ke arah lawan dengan orang lain. Kita nak lawan, kita nak menjerit, kita nak marah. Ataupun kita mencari makanan, kita perlukan makanan segera, kita nak makan dengan sesungguh-sungguhnya, kita lahap. Ataupun tak ada makanan, tak ada orang nak lawan, kita nak tidur saja, ya. Kita mempunyai daya juang yang rendah. Tapi jikalau kita dibekalkan dengan makanan yang dimasak mencukupi, otak kita mendapat bekalan tenaga yang mencukupi, kita lebih progresif, kita boleh belajar, kita boleh berunding, kita boleh membuat keputusan, kita boleh bersabar, kita boleh berdaya saing, kerana daya juang kita mempunyai skor yang tinggi, 10. Kita adalah bertaraf O, orang. Jadi bila pergi kelas, bila kita dengar kuliah ataupun kita ikuti sesuatu yang membosankan, ya, lama-lama daripada skor 10 kita akan jatuh ke skor 7.5, kemudian skor 5. Antara orang hutan dan juga orang, kita mulalah memikirkan benda yang bersifat hiburan, ya. Kita nak fikirkan tentang Facebook masa tu, kita nak cari teh tarik dan sebagainya di tengah-tengah. Jadi bila kita dapat teh tarik dalam masa 1 jam, kita akan kembali kepada O ataupun skor 10, ya. Jadi rahsia kita adalah kita makan makanan yang masak selama beratus ribu tahun. Ini membolehkan manusia belajar, berunding, bersabar, bermesyuarat, bertolak ansur, membuat pilihan, membuat keputusan, menginovasi, menahan diri, merancang, menumpukan perhatian. Kita boleh buat semua ni kerana otak kita mempunyai tenaga yang cukup. Kita boleh berdaya juang. Tapi bagi haiwan yang mementingkan keperluan otot, mereka lebih mementingkan juga reproduktif, ya. Jadi mereka lebih bersifat survival. Kita lebih bersifat progresif. Kita perlukan daya juang yang tinggi, kita perlukan bekalan makanan yang dimasak secara berterusan. Jadi saya akan cakap tentang rahsia otak, sebab inilah yang menyumbang kepada daya juang kita. Tengok otak kita cuma 2% isi badan, 2% saja, ya. Itu sangat kecil. Tapi didapati mengambil lebih daripada 20% tenaga tubuh. Apa yang kita makan sehari-hari, 20% daripada tenaga makanan digunakan oleh otak kita, walaupun kebanyakannya adalah lemak sahaja dan juga air. Ini seorang saintis pakar otak, Dr. Susanna Herculano Hausel. Beliau telah membuat kajian dan dapati otak kita guna tenaga tinggi. 1 bilion sel kita menggunakan 6 kalori sehari. Jadi anda kalilah, kita ada 84 bilion sel otak kali dengan 6 kalori, lebih kurang 400 ke 450 kalori daripada
makanan kita gunakan untuk otak, ya, sebab 1 bilion sel guna 6 kalori sehari. Dan jikalau kita stres, mungkin kita pergi exam, kita nak buat kerja-kerja yang memerlukan perahan otak yang tinggi, kita boleh gunakan tenaga otak sampai 2 kali ganda, ya. Jadi 500 kalori ni lebih kurang sepinggan nasi, ya. Jadi bayangkanlah betapa banyaknya manusia menggunakan otak daripada makanan. Jadi kita juga boleh anggap otak kita seperti otot, ya. Kalau kita tengok mereka yang suka mengangkat besi ni selalu pergi ke gym, kalau dia kerap pergi ke gym, dia rajin angkat besi, lama-lama otot dia akan menjadi lebih besar, lebih banyak hubungan antara sel otak. Begitu juga dengan otak kita, je macam otot tadi. Kita akan jadi lebih kreatif, kita akan jadi berdaya saing. Tapi masalahnya bila otot kita besar, kita perlukan makanan yang banyak. Kita sentiasa perlu membekalkan tenaga kepada otot-otot kita. Sama juga dengan otak. Apabila otak kita terlalu banyak berhubung, otak kita memang hebat kreatif, otak kita memerlukan bekalan makanan yang berterusan. Jadi, nak otak kecil atau nak otak besar? Okey, ini kita anda kenal siapa? Otot dia sangat besar, high maintenance, dia gerak sikit, dia guna tenaga yang banyak. Jadi anak ada masalah dari segi maintenance otot dia, ya. Jadi kita boleh anggap otak dan otot mempunyai prinsip yang sama, organ yang sangat kemaruk dan menghisap utama tenaga badan. Lebih besar otak, lebih banyak tenaga diperlukan untuk kekal bekerja. Dan lebih dari 25% tenaga makanan digunakan oleh otak. Pembelajaran dan keadaan stres tinggi menggunakan hingga 50% tenaga harian, ya. Jadi apa jadi kalau kita dengan sengaja ataupun tak sengaja kita tercatu tenaga ke otak? Bila kita mencatu tenaga otak, mulalah DJ merudum. Itulah masalahnya. Kalau lelaki dengan perempuan, budak sekolah buat arm wrestling, siapa yang menang? Agak-agak lah, biasanya lelaki menang lah, sebab otot besar kan, ataupun tulang dia pun kuat. Tapi kalau kita tengok di universiti, siapa lebih ramai antara lelaki dan perempuan? Kita tengok di banyak universiti, kebanyakannya lebih 70% adalah pelajar-pelajar wanita, mahasiswa wanita, ya. Menunjukkan daya juang wanita lebih tinggi untuk mencapai masuk ke universiti ni. Kalau kita tengok suami ikut isteri shopping, anda tengoklah, isteri memang tak ada masalah. Dia punya daya juang isteri sentiasa tinggi, ya, sentiasa tapi lelaki, suami mempunyai daya juang di pertengahan. Bila dah terlalu shopping 1 jam 2 jam, dia dah bertukar menjadi OUO, pertengahan. 50% orangutan, 50% manusia. Sebab otot lebih besar, jadi banyak tenaga terpaksa dihantar ke otot, jadi kurang tenaga dihantar ke otak. Daya juang kita mempunyai limit ataupun had, ya. Dia tak boleh lebih. Itu saja jumlah DJ-nya ataupun daya juangnya. Jadi 2 orang lelaki, seorang bernama Awang, seorang bernama Anok, mereka telah masuk hutan untuk bercamping. Entah macam mana mereka telah sesat, ya, hilang daripada kumpulan mereka. Mereka tak ada, putus bekalan makanan selama 3 hari. Agak-agak antara Awang dan Anok, siapa yang mampu bertahan dan mungkin terselamat? I.e. DJ daya juang siapa yang lebih tinggi, Awang atau Anok? Anda boleh bayangkanlah, Awang mempunyai otot yang lebih kecil, badan yang lebih kecil daripada Anok. Jadi Anok terpaksa membekalkan banyak tenaga untuk otot dia. Jadi dia kurang menghantar tenaga ke otak berbanding dengan Awang. Awang steady saja, dia tak perlukan hantar banyak sangat tenaga ke otot dia.
Jadi otak dia sentiasa menerima tenaga yang mencukupi untuk memastikan daya jongnya sentiasa tinggi. Jadi dari segi teorinya, awang akan menjadi lebih mampu bertahan berbanding dengan anak. Anak akan menderita dalam hutan. Sorry anak. Jadi semasa muda, daya juang budak lelaki lebih cepat merudum berbanding budak wanita. Macam-macam sebab lah, budak lelaki ada masalah reproduktif dan sebagainya selain daripada masalah otot. Bila dewasa bergantunglah, kita dah gunakan kita punya psikologi dan sebagainya. Jadi bukan lagi 100% fiziologi. Ya, kebanyakan lelaki dah pandai, dan kadang-kadang wanita pun lebih hebat daripada lelaki kerana kebolehan psikologi. Ya. Kita belajar tadi, lebih besar saiz tubuh, lebih banyak otot, maka lebih banyak tenaga diperlukan untuk selenggara tubuh. Tenaga dihantar ke otot, tenaga ke otak terpaksa dicatu, maka turunlah DJ. Jadi saya tak pasti ini betul ataupun tidak, tapi pernah dikatakan tentang penghakiman, ya. Bayangkan tuan hakim terpaksa duduk mendengar kes daripada pagi sampai ke hujung petang, sampai pukul 6 petang. Waktu pagi pukul 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, masa tu daya juang hakim tinggi, mudah bagi dia untuk membuat keputusan. Tapi jikalau kes kita terpaksa didengar pada pukul 6 petang, itu menunjukkan kemungkinan besar daya juang sudah merudum di dalam kepala hakim. Jadi keputusan diambil oleh hakim tu tak tahulah. Mungkin berpihak kepada kita atau sebaliknya, dia tak sama dengan keputusan yang dibuat pada pukul 9 ke 10 pagi tadi. Jadi pada waktu 6 petang itu dikatakan hakim daya juangnya merudum, dia ke arah survival, dia ke arah OU. Jadi dia cenderung menghukum, ya, dalam mindsetnya lebih kepada lawan makan tidur. Tapi jika pukul 9 pagi, 10 pagi, daya juang hakim masih lagi tinggi, jadi dia boleh membuat keputusan dengan baik, boleh belajar dengan baik, otaknya menjadi tip-top sekitar waktu 9 ke 10 pagi, berbanding pukul 6 petang hakim cenderung menghukum. Ini adalah daripada survey, ya. Guru manusia juga. Jadi teachers make more minutes by minute decision than brain surgeon. Wow. And that is why you are going home so exhausted each day. Jadi kita kena faham lah, bukan hanya guru, kadang-kadang kita sendiri balik dari kerja petang dan juga awal malam, kita punya DJ sangat-sangat merudum, ya. Banyak perkelahian boleh berlaku. Kita perah otak kita pada waktu siang untuk bekerja. Bila balik daripada kerja, daya juang kita merudum dengan teruk, ya. Sebab itulah kita teruk pada waktu penghujung kerja. Ini berlaku di Sabah. Malangnya seorang murid telah pun di staplerkan oleh seorang guru. Guru terlampau stres, dia tak boleh kawal diri dia lagi. Dia ke arah OUO, kemudian OU ke arah lawan. Kena stapler lah. Murid mungkin terlampau nakal dan sebagainya. Jadi perubahan DJ harian boleh dilihat daripada waktu pagi. Kita bangun, belum breakfast, kita dah macam orang hutan lah, DJ rendah. Kemudian selepas breakfast naik sikit, 50% orang hutan, 50% orang. Kemudian 11 pagi memuncak. Bila habis tenaga otak, kemudian menurun balik lebih kurang tengah hari. Lepas makan tengah hari, penghadaman akan menyebabkan daya juang merudum sebab banyak tenaga digunakan untuk menghadam. Jadi pada itu sangat mengantuk, sukar untuk membuat keputusan, tidak sesuai diadakan mesyuarat dan sebagainya. Lebih kurang 4-5 petang, daya juang memuncak balik, kemudian jatuh balik sampailah kita waktu tidur dan malam, ya. Di penghujung kelas ataupun seminar ini, ramai akan alami DJ yang merudum, ya. Kita dah guna tenaga kita tak boleh kawal diri kita. Prestasi pembelajaran, fokus dan analisis juga makin merudum. Jadi pembelajaran sangat suka berlaku. Kalau sekolah diadakan daripada pagi sampai tengah hari, sebelum makan tengah hari itu adalah waktu yang paling sukar untuk fokus, ya. Pada waktu itu daya juang anak-anak sangat-sangat merudum, sangat teruk.
Janganlah buat kelas matematik pada waktu itu. Jadi kita akan bersambung pada masa akan datang. Ini adalah summary-nya. Daya juang tidak kekal malar, ia berubah-ubah ikut keadaan sepanjang hari. Pembelajaran memerlukan daya juang yang tinggi. Jadi kita kena fahamlah, kadang-kadang kita tak ada mood, itu kerana daya juang kita merudum. Bagaimanakah kita membantu mengekalkan daya juang kita dan juga anak-anak kita? Itu kita akan sambung kemudiannya. Sekian dulu untuk buat masa ini. Selamat belajar.